Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizq wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana kita sekali lagi telah dipertemukan, kita sekali lagi telah mendapat nyawa lagi. Hari ini masih boleh bernafas, masih lagi kalau ada bernafas tu masih lagi dapat ada akal fikiran yang baik lagi, waras, dan kita kena sentiasa bersyukur walaupun apa jua keadaan. Kerana dengan syukur tersebut Allah sebut apa? La in syakartum la azidannakum. Maksudnya kalau lagi banyak kita mengucapkan syukur, lagi banyak dia akan berikan rezeki kepada kita. Okey. Baik. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang sedang menunggu, yang mungkin ternanti-nanti saya, Pak Amir Ramli, dan mungkin ada juga di kalangan anda ni yang baru join, dan terima kasih sangat-sangat kerana like page saya dan follow. Like, dia tekan like dan kemudian dia follow. Untuk sentiasa dia dapat maklumat daripada saya. Setiap hari saya buat live. Kalau sebelum ni mungkin kadang-kadang orang kata jarang-jarang, sekejap ada, sekejap tak ada. Tapi sepanjang tempoh PKP ni, saya percaya banyak, kira kurang sangat lah. Kalau boleh kira guna jari lah. Faham ke apa? Tak live tu. Tapi kebanyakan ni semua live. Kalau sebelum ni live berdua dengan tetamu jemputan, dan kemudian kita dah habis dah fasa tu. Ini kita fasa untuk kita berinteraksi dengan follower semua. Dan kepada semua yang follow ni, saya percaya semuanya nak dapat maklumat, nak faham tentang isu-isu perundangan, isu-isu berkaitan dengan rumah tangga dia, kan, isu-isu dengan rumah tangga keluarga dia, rumah tangga kawan dia. Jadi semuanya ada macam-macam, ada macam-macam orang lah. Ada juga yang tak ada isu apa-apa tapi dia rasa macam best juga dia ni cakap. Duk beletiak tu ada banyak benda juga dia bagi kita faham. Adalah yang jenis macam nak protection. Dia tak ada apa-apa pun dengan suami dia. Ada orang yang bagus. Ada juga di kalangan kita yang saya percaya bukan wanita. Tapi ada yang di kalangan lelaki. Tak apa, mana-mana orang yang nak tengok pun terpulang. Cuma saya nak bagi tahu satu perkara. Sebenarnya semua video saya ni kalau boleh anda tengok artikel, semua kebanyakannya adalah berkaitan dengan hak wanita. Jadi ramailah, memang majoriti dalam follower ni semuanya wanita sebab saya berkongsi tentang wanita. Jadi ada orang yang baru follow, dia tanya dia ni siapa dia, yang mamat pakai kopiah ni, ada pakai kopiah ni sebab kalau tengok sebelum ni semua okey je sebab ada rambut. Sekarang ni tak ada rambut. Biasalah bila dah berlaku PKP ni, kedai gunting rambut kan tutup. Jadi bila tutup, terpaksalah gunting sendiri. Jadi tak ada fashion lain. Fashion yang terbaiknya adalah fashion menghilangkan rambut. Okey, baik. Terima kasih kepada semua. Okey. Hari ni kalau ada tengok tajuk, saya ada bagi tahu, tajuk saya hari ni saya percaya mesti panas gila. Ramai orang yang nak tonton, yang nak dengar isu yang ni. Isunya adalah berkaitan dengan suami curang di tempat pejabat dengan rakan pejabat. Apa yang perlu isteri tahu? Apa yang perlu isteri buat? Suami curang, gila cerita pasal curang ni. Jangan sebutlah, mesti semua orang masa macam guruk masa macam satu macam je tajuk ni. Ada orang memang dia kata, ish betul ni, aku nak kena dengar ni. Memang sungguh memang berlaku kat aku.
Jadi ramai orang dia ada macam-macam isu, tapi siapa yang rasa ada isu tu kat diri dia, ada isu tu dekat kawan dia, bagi tahu. Okey, tolong tag. Alright, terima kasih pada semua yang follow, iaitu yang bagi salam pagi ni. Waalaikumsalam Puan Embun, orang pertama. Puan Hafizah Jaya, salam tuan, doakan untuk saya. Esok saya hakam panel. Waalaikumsalam, insya-Allah. Tak ada masalah kalau dah sampai ke hakam tu. Tak lama dah tu, tak lama dah. Cuma bersabar saja. Sebab di Mahkamah Syariah ni, selain daripada kita ada beban untuk membuktikan, kita juga ada beban untuk komitmen, beban untuk kesabaran. Okey. Puan Nur Azilah Monel, Waalaikumsalam. Puan Hamidah Ismail, Nurul Combi, bukan setakat suami, isteri pun sama. Ya betul. Betul. Okay, tapi tak apa. Sekejap lagi saya nak cerita. Embun, saya nak tanya kalau okey ada soalan dah. Let lu. Maira Hussein. Assalamualaikum tuan, selamat pagi. Cantik baju kot petak-petak. Hari orang utara ke apa? Eja petak pun tak betul. Kami petak tak boleh macam tu tau. Petak-petak. Petak-petak dia bukan petak. Orang utara tak sebut pun macam tu. Kadang-kadang orang bukan utara dia nak cakap kan, dia bunyi macam apa benda, hang nak pergi mana. Tu siapa tak ada lah kawan saya macam tu. Tapi kami tak sebut macam tu. Kami sebut square. Ya, orang utara ni, orang Kedah, bulatan, pergi naik kereta kat bulatan, kami tak panggil bulatan, kami panggil rombot. Kami ni orang utara ni bunyi. Okey, alright. Allah, Puan Nurul Combi, tepuk sebelah tangan tak berbunyi. Bukan cakap isteri pun sama. Betul, tak ada masalah. Memang saya setuju. Betul. Memang ada isu bukan takat suami saja curang, ada juga isteri yang curang. Okey, tapi sebab apa saya tak mau cerita isteri curang? Sebab saya dalam follower ni, saya nak kisahkan tentang hak wanita. Cerita hak yang wanita yang tak curang ni, yang mana isteri dia curang dia dengar. Tapi kalau rasa nak dengar kepada isteri yang curang, anda boleh tengok nanti perkongsian yang orang lain ke yang buat. Okey, sebabnya dalam hal ni, dalam follower ni semuanya isu yang berkaitan dengan hak wanita. Okey, bukan hak wanita yang curang lah. Hak wanita curang itu cari peguam yang duk cerita pasal lelaki. Tapi mai kita cerita pada pagi ni, dan juga follower saya ni, saya percaya semuanya baik-baik. Semuanya baik-baik. Yang mana kita nak bantu anda, bantu wanita yang mana ada suami dia yang curang. Okay, alright. Tapi tak apa juga, lebih kurang je nak cerita. Cuma isu dekat Mahkamah Syariah ni, yang selalulah kita pergi ke mahkamah, yang kita tengok, bukan tak ada isteri curang, tapi yang banyaknya laki yang curang. Banyaknya tu lelaki yang curang. Ni based on our experience and based on saya punya pemerhatian dekat mahkamah dah berapa tahun bawa kes ni, especially kes pasah. Jadi banyaknya isu curang ni berlaku dekat suami. Okay, alright. Jadi saya nak bantu wanita-wanita yang mana dia ada rasa isu macam tu berlaku dekat diri dia, kat kawan dia ataupun dekat keluarga dia, yang mana dia rasa perlukan maklumat ni, anda boleh dengarkan. Okay, anda boleh bantu bagi tahu kat kawan apa yang dia perlu tahu dan apa yang dia perlu untuk prepare. Saya nak bagi macam ni sebab bagi ada orang yang mungkin dia rasa macam kali pertama berlaku macam tu, dia tak rasa macam satu benda yang berat. Dia mungkin kata nak bagi peluang, itu terpulang. Okay, kalau ada orang yang rasa macam nak bagi peluang, macam nak cuba usahakan yang terbaik untuk keluarga dia, yang ni dia tak perlulah untuk nak fikir tentang fasah ataupun nak fikir tentang bercerai. Ada bagusnya juga kalau kita boleh bagi peluang dan cuba untuk memulihkan. Okay, memulihkan. Tapi tak semua orang dia ada kekuatan untuk memulihkan tersebut. Tambah-tambah pula bila ada isu kecurangan tu yang mana melibatkan dengan janji. Memanglah kan, apa-apa bila berkahwin ni memang berjanji belaka. Tapi isunya adalah berkaitan dengan bagaimana kita sendiri yang nak menentukan sama ada kita ni nak meneruskan lagi perkahwinan ataupun tidak. Okey, jadi siapa yang ada isu yang ni kita kena dengarkan. Isu curang dengan rakan sepejabat. Okey, alright. Apa yang saya nak cerita pagi ni adalah
tips. Saya nak berkisahkan tentang tips bagaimana dan apa yang perlu dibuat oleh seorang isteri bagi dia membuat preparation. Okay, preparation, persediaan untuk dalam isu-isu berkaitan dengan curang dia dengan rakan sepejabat. Okay, sebab saya baru ni lah ada dapat satu message lah kan. Biasa orang message, orang tanya, kalau saya dapat tahu dia cerita tentang suami saya ni dia ada skandal dengan seorang wanita yang mana rakan sepejabat dia. Saya dah lama syok, saya dah lama suspek dah benda ni. Akhirnya tiba-tiba dia kantoi bila dia dapat baca mesej daripada WhatsApp. Sebab sebelum ni tak pernah tengok, dia kata tak pernah tengok pun WhatsApp ni. Saya percaya dekat suami saya sebab dia tu adalah seorang yang saya tak rasa dia boleh buat macam tu. Jadi dia betul terang, dia kata suami dia pun bukannya ada rupa sangat. Maksudnya macam tak handsome lah. Tak ada apa sangat pun. Tapi macam mana pula boleh ada orang suka kat dia? Itu yang saya tak pernah percaya. Kata dia, dia boleh couple dengan orang lain ni. Boleh skandal-skandal pula dengan orang. Jadi, tiba-tiba hari tu saya terdetik, dia kata, saya nak baca WhatsApp dia. Sebab saya asyik duduk dengar bunyi mesej WhatsApp masuk tu pada waktu malam. Asyik duduk dengar je macam bunyi vibrate. Dia buat silent, dia bunyi vibrate. Jadi tuan, dia kata, apa yang saya perlu buat? Ada tak siapa-siapa yang pernah ada isu yang dengar macam cerita itu? Okay, alright. So hari ini kisah-kisah tentang yang tu. Jadi saya nak bantu untuk nak bagi fahamkan berdasarkan soalan daripada orang yang bertanya tersebut. Okay, so apa yang dia perlu tentukan? Apa yang dia perlu buat yang pertamanya? Okay, bagi wanita-wanita ataupun isteri-isteri yang mana dia tahu tiba-tiba dikantoi suami dia dikantoi curang melalui WhatsApp misalnya kata, so apa yang dia perlu tahu? Apa yang dia perlu buat? Yang pertamanya dia sendiri perlu tepuk dada tanya selera dulu. Okay, dia sendiri perlu tentukan terlebih dahulu apa yang dia nak. Okay, apa yang dia nak. Sebabnya kita tak boleh katakan semua orang sama tau. Ada orang dia dah melalui proses perkahwinan itu dah berapa kali dah berkahwin. Jadi tak mungkin fikir untuk nak bercerai. Okay. Ada orang dia memang tunggu saat ni saja. Dia tunggu je peluang ni. Dia tunggu peluang. Ada peluang sekali, terus, alright, jom nak pergi 5 fasah dah. Cari lawyer. Okay, ada orang dia macam tu. Ada orang dia macam, Satgi jadi elok. Kalau aku bercerai jadi macam mana pula? Satgi kata, kalau tak bercerai jadi macam ni juga lagi. So ada orang fikir macam tu. Dia 50-50. Ada orang dia memang 100% dah. Jadi sekali saja, no more. Ada orang, dia tak berani, dia tak mau. Dia tak pernah fikir pun, dia lebih rela macam tu. Okay, so ada 3 orang jenis macam ni. Ada keadaan yang macam tu. So, pertama sekali, bila kita tahu kata suami kita curang dengan rakan sepejabat dia, contohlah kita memang tahu, memang kantoi sungguh-sungguh lah. Bukan takat mesej, gambar semua segala jenis lah, kita pernah nampak depan-depan. Pernah pergi tengok kat pejabat, tengok-tengok, uish, pegang-pegang tie, katakanlah tiba-tiba aku jadi drama pagi ni. Ada ke drama yang macam tu? Tahu lah kan, selalu tengok drama, ada je macam tu kan. Tu terkatakanlah ada yang macam tu. Okay, so apa yang berlaku adalah kita kena tanya diri kita dulu. Sebagai seorang isteri, anda kena tentukan terlebih dahulu. Apa yang anda rasa terbaik untuk diri anda? Anda yang terbaik nak teruskan perkahwinan dengan cara untuk nak mengubah semula cara anda di hadapan suami. Okay, ataupun anda rasa macam nak tengok je game dia dulu. Orang yang jenis macam ni, dia tak rasa macam nak buat apa lagi. Dia nak tengok aja. Dia macam dalam cerita tu lah, World's Married, apa benda tu, saya tak tengok cerita tu. Wife saya duduk tengok. Sebab saya kalau bimbang, kalau saya once saya tengok cerita Korea, drama Korea, sekali saya sangkut. Sangkut tak buat apa langsung. Jadi saya tak mau. Sebab saya nak ada komitmen dengan anda. Saya nak buat e-book lagi, nak buat penulisan lagi dengan kes-kes yang sekarang ni dah mula dah. Jadi saya pun dah mula bekerja. Jadi saya dah peruntukkan masa saya tu macam-macam. Jadi saya bimbang kalau saya tengok drama, saya sangkut lagi. Hang. Hang dekat depan TV je. Okay, so
Apa yang kita kena tentukan adalah kita sendiri kena tentukan nak teruskan perkahwinan ataupun nak berpisah. Tentukan terlebih dahulu. Okey, kalaulah anda pilih nak teruskan perkahwinan, dalam masa yang sama anda nak ada preparation untuk mungkin berlaku yang ke depan, yang ni pun bagus juga kalau dengar. Sebabnya dia boleh menjadi satu persediaan. Apa yang kita boleh bersedia dalam tempoh perkahwinan kita. Kita tak boleh jangka tahu apa yang akan ada ujian yang akan lebih besar mendatang lepas ni. Okey, kadang-kadang Allah mungkin hantarkan ujian tu dalam bentuk curang yang kecil-kecil je. Ada orang yang Allah hantar ujian itu sampai suami dia kena tangkap khalwat. Ada orang Allah hantarkan ujian itu sampai suami dia pergi menikah sindiket, nikah kat Siam bagaimana. Okey. So, yang kena ada beza curang dengan poligami. Poligami ni lain tau. Poligami ni dia gentle. Orang yang gentle ni maksudnya naik mahkamah, mohon cara elok. Tinggal lagi layak tak layak tu isu lain. Okey. Tapi yang ni cerita pasal curang ni menikah kat Siam, senyap-senyap, semua tu ada skandal, tak menikah pun ada skandal. Ada orang Allah hantarkan ujian tu, suami dia ni dia hidup duduk dengan perempuan lain, tak menikah pun. Sampai dah ada anak pun ada. Tu macam-macam ujian. Jadi kita sebagai seorang isteri ni, kita kena buat preparation. Kalaulah kita pilih untuk kita nak teruskan perkahwinan, so anda kena tentukan apa yang terbaik untuk kita buat. Preparation yang bagaimana? Nak mengubah ke ataupun nak kumpul bukti ke terpulang. Okey, kita yang tentukan. Tapi ramai orang yang akan memilih untuk bercerai. Of course lah kan. Siapalah rasa seronok bila dikhianati? Siapalah seronok bila tengok ada suami dia curang? Betul? Jangan kata jangan kata suami curang. Kadang-kadang kalau kita isteri pun suami mana seronok kan? Macam tu juga kita. Macam kita pun rasa tak seronok juga bila kita ada orang yang buat perkara yang sama juga. So, kita pun kena ada satu tindakan. Kita kena ada satu pilihan. Hidup ini ibarat pilihan. Kita nak tentukan nak bercerai ataupun nak teruskan perkahwinan. So, untuk orang yang nak pilih untuk bercerai, dia boleh pilih untuk bercerai secara fasah. Kalaulah ada isu suami dia curang. Okey, dia boleh pilih untuk buat tuntutan fasah dengan sebab suami curang. Okey, dalam fasah dia ada sebut tau. Fasah ni apa benda? Saya kena bagi tahu juga. Ada orang dia tak tahu tau apa benda tu fasah. Dia tak tahu. Dia tahu biasa dengar perkataan fasah tapi dia tak tahu apa benda tu fasah. Dia ingat fasah ni adalah lafaz cerai daripada suami. Bukan kalau anda follower yang dah lama, follower Fahmi Ramli, peguam syar'i ni, so anda akan tahu kita bercerai cara biasa kita sebut cerai seksyen 47. Okey. Yang tu adalah lafaz perceraian yang boleh berlaku dengan lafaz daripada suami. Ataupun bercerai dekat luar mahkamah, sebut perkataan cerai. Okey. Tapi kalau fasah ni dibuat disebabkan kita nak pindahkan sebagai seorang isteri kita tentuk fasah ni, kita nak pindahkan lafaz cerai tersebut kepada hakim. Suami ada kuasa cerai, kita nak pindahkan kepada hakim untuk hakim bukan menceraikan tapi membubarkan, membatalkan perkahwinan. Batalkan, padam. Buang apa sijil nikah nak ganti dengan sijil cerai. Okey, yang tu fasah. Kita nak mohon supaya hakim bubarkan perkahwinan, batalkan perkahwinan, putuskan perkahwinan. Okey. Jadi kita tuntut fasah. Dalam fasah dia ada sebut satu seksyen kalau dekat Pulau Pinang 53 pembubaran perkahwinan ataupun fasah, seksyen 53 kurungan 1 kurungan 1 H ke macam tu lah kot. H kurungan L. Kurungan H kurungan 2. Mana-mana suami berkawan dengan perempuan. Mari kita tengoklah, kita google lah. Aku translate sendiri pun tak kena juga kan. Mari saya tunjuk kat apa. Keluarga Islam. Saya ambil Pulau Pinang sebab saya rindu kat negeri saya. Tak boleh nak merentas negeri. Okey. Tapi insya-Allah esok saya akan merentas negeri. Okey, mudah. Alright. Okay, kita share, kita tengok mana share screen, contact.
Okey. Alright. Nah, kita tengok. Sebab yang ni tadi kurungan berapa ni? Section 53 kurungan 1. Okey. Section 53 kurungan 1. Anda cuba tengok dekat 1H. Baca dia, cara nak baca ni memang saya ajar apa. Cara nak baca enactment ni. Section 53, perintah untuk membubarkan perkahwinan tanda basah. Dia kata kurungan 1. Seorang perempuan. Fokus kat perempuan saja. Okey. Mengikut mana-mana yang berkenaan. Maksudnya yang kat bawah ni. Berkahwin ikut hukum syarak. So maksud dia mesti ada sijil nikah. Yang betul yang maksudnya kalau nak mohon pembubaran kafasah dekat Malaysia ni, dia mesti kena ada sijil nikah yang Malaysia punya. Kami tak mau hak siam-siamnya. Kami nak ada sijil nikah yang Malaysia punya baru boleh main kira. Okay. Adalah berhak dapat satu perintah untuk nampak membubarkan perkahwinan. Fasah tu maksud dia untuk bubar, batalkan perkahwinan atas satu sebab. Pilih salah satu pun tak apa ataupun lebih. Okey, cuma kalaulah contohlah kan, anda memang ada isu yang berkaitan dengan macam-macam, tak bagi nafkah batin setahun tak dapat, curang, masuk penjara, apa semua ni banyak. Pilih salah satu yang cukup kuat pun dah cukup okey. Okey. Tapi kalau nak masukkan semua pun tak ada masalah, cuma panjanglah cerita anda. Alright, cuba tengok kurungan 1, yang ni fasah, dan kemudian H, bahawa suami menganiaya isteri atau suaminya antara lain. Cuba tengok dekat kurungan 2. Kurungan 2 yang I tu, berkawan dengan perempuan atau lelaki jahat atau hidup berperangai keji mengikut hukum syarak. Okey. So itulah yang membolehkan, yang menunjukkan bahawa bab curang ni adalah di bawah 53 kurungan 1 kurungan H kurungan cara nak baca dia 2 Roman tu. Okey. Semua rasa macam dah belajar undang-undang dah ni kan. Rasa sikit saya macam guru. Selamat Hari Guru. Semalam ada orang ucapkan selamat Hari Guru kat saya. Terima kasih. Dulu sebelum saya di Peguam, masa saya habis belajar ataupun masa cuti semester, saya memang jadi seorang guru. Banyak sekolah juga saya jadi cikgu. Seronok juga jadi cikgu ni. Masa Hari Guru saya paling seronok. Sebab akan dapat hadiah. Seronok. Hadiah banyak. Saya pergi balik macam Santa Claus. Pergi kereta kosong kan. Balik macam Santa Claus. Bawa balik main hadiah penuh ke rumah. Dia buka aja. Macam birthday pula saya rasa time tu. Okay. So, alright. So anda faham bagi isu curang, dia ada dalam enactment fasah tersebut. Dia kata apa? Berkawan dengan perempuan, berkawan dengan perempuan-perempuan atau lelaki jahat. So dalam isu ni berkawan perempuan jahat. Maksud perempuan jahat ni adalah, contohlah yang paling tepat sekali kita sebut adalah berkawan dengan contohlah berkawan dengan isteri orang. Contoh, kan tak baik tu. Berkawan ni maksud kawan boleh. Tapi ni maksudnya sampai satu tahap yang tak baik lah. Maksudnya kita panggil apa? Curang lah curang dengan isteri orang pula tu. Ataupun ada skandal dengan isteri orang, ataupun kawan dengan pelacur, contoh. Okay. So yang tu semua boleh menyebabkan kepada berlakunya fasah atas sebab orang panggil apa tu? Atas sebab itulah. Okay, alright. Atas sebab curang ni. Okay, so itulah isunya di mana kita boleh tuntut fasah untuk minta hakim tolong bubarkan perkahwinan aku ni sebabnya suami aku curang. Begitulah ayat mudah dia. Okay, so alright. Jadi apa yang saya nak bagi tahu kepada anda, apa yang perlu dilakukan yang pertama tadi kan. So tentukan kita nak teruskan perkahwinan ataupun tidak. Jadi orang yang nak tahu tentang nak pilih untuk bercerai, dia bagus dengar yang ni. So dia kena dengar apa tips ataupun apa persediaan yang perlu untuk dia lakukan. Okay. So yang pertama dia dah tentukan, kata dia pilih untuk nak berpisah. So yang keduanya dia kena fikirkan untuk tentukan apa bukti-bukti. Kena simpan apa bukti-bukti yang penting untuk dia buktikan di mahkamah. Bila kita pergi ke mahkamah sebagai seorang isteri masuk
dalam mahkamah buat tuntutan fasah, dia kena mula dengan saman, dia penyata tuntutan sebagainya. Prosedur saya tak perlu nak cerita. Dia nak masuk mahkamah tu, dia kena fikirkan, saya siap. Kalau kita nak tuntut fasah, kita kena ada bukti. Kita tak boleh masuk tu, nanti waktu bicara, masuk dalam kandang, kita tak boleh nak menangis sahaja. Menangis tu tak jadi apa-apa nak perempuan. Menangis air mata darah sekalipun tak jadi apa-apa. Sebab dalam Islam, dalam undang-undang, mendakwa hanya sekadar mendakwa. Kita masuk kandang, kita bercerita, kita bercakap, yang tu baru mendakwa. Ibarat dia kita baru nak letakkan satu tin. Satu tin. Contoh tin tu. Jadi kita nak kena isikan tin-tin tu dengan ayak. Ayak tu lah bukti. Keluar dah pekat aku. Aku nak bezakan bahawa akulah orang utara. Okay, alright. So, kita kena ada bukti. Jadi, kita kena buat preparation dah. Tu tips dia yang kedua. Mula-mula kita dah tentukan kita nak pilih untuk nak teruskan perkahwinan ataupun tidak. Okay, disebabkan suami curang, kita pilih nak teruskan berkahwin ataupun tidak. Okay, kalau tak mau dah, dia kena fikir untuk fasah. Bila nak fikir untuk fasah, tip yang kedua, dia kena fikir apa bukti yang aku nak kena simpan. So, bukti-bukti dia, siapa yang nak tahu? Standard lah kan, bukti. Jadi orang pun tak tahu apa benda bukti. Yang pertamanya, apa-apa tuntutan di mahkamah syariah, okay, apa-apa tuntutan di mahkamah syariah, semua tuntutan lah senang cerita. Hakim sangat-sangat mahukan kepada saksi. Kalau dah suami tak mengaku, memang tak boleh nak buat apa lah. Kalau saya sebagai peguam ataupun saya sebagai hakim pun, saya memang nak pengakuan. Memanglah kita tuduh, kita tak ada bukti. Contoh kita tuduh, dalam saman kita tu kita tulis suami curang. Tapi kita tak ada bukti. Bila tak ada bukti, kita tengok-tengok dia mengaku, betul saya curang. Sebabnya awak yang tak menonjol di hadapan saya. Oh, macam tu pula ada istilah menonjol Okey, awak yang tak perform sangat depan saya, tak perform sangat dengan saya. So kalau pengakuan, yang ni memang best. Pengakuan adalah 100% diterima. Pengakuan ni ikrar. Tapi standard lah. Kalau kita masuk dalam mahkamah, kita tuduh orang buat jahat, okay? Kita tuduh, kita tak ada bukti tapi kita tahu. Siapa nak mengaku? Cuba tanya, siapa nak mengaku? Ada orang tanya, tuan, kalau lah contohlah kan, suami pernah sebelum masuk dalam mahkamah, dia pernah mengaku dekat saya. Dia mengaku dekat mak saya. Dia pernah mengaku kat ayah saya. Contoh. Ataupun dia pernah mengaku dekat depan pegawai agama. Dekat pegawai kaunseling. Contohlah, dia pergi kaunseling dulu. And then dia kena pernah mengaku. Jadi adakah pengakuan depan tu diterima? Tak, perempuan. Pengakuan seorang suami kalau kita tuduh kata dia berlaku curang, pengakuan tersebut hanya diterima pengakuan di hadapan hakim sahaja. Pengakuan di hadapan hakim sahaja. Pengakuan di hadapan orang lain tak diterima sebagai ikrar, tak diterima sebagai pengakuan. Okey. Kalau ada pun, kita buat mai saksi tu, dia mai cerita, yang tu tak dikira pengakuan, yang tu dikira sebagai keterangan saksi semata-mata. Okey, memanglah kita harapkan pengakuan. Tapi kita tak usah duk berharap sangatlah. So kita prepare. Yang pertama sekali, apa yang kita kena sediakan adalah kita kena tahu siapa yang boleh menjadi saksi kepada kita bab curang ni. Sebab level pembuktian yang paling tinggi adalah saksi. Level paling tinggi adalah saksi. So memang payahlah kan kalau kita nak kata, ui siapa nak tengok bab curang ni, tambah-tambah dia dalam message one by one, DM PM je dengan skandal dia tu. Okay, so yang ni cerita untuk orang yang memang ada preparation saksi betul-betul lah. Maksudnya contohlah, kalau isu kita hari ni pagi ni adalah cerita curang dengan rakan sepejabat, mungkin ada rakan sepejabat yang boleh kita paksa dia datang ke mahkamah untuk bagi keterangan. Ataupun dia memang rela hati, dia memang best friend forever lah dengan kita, untuk mai cakap bagi pihak kita, mai bagi keterangan. Mungkin ada kan. Ataupun lah kan, yang ni pun mungkin berlaku. Tapi Allahualam, contoh dia yang terbaik sekali saksi tersebut adalah orang yang dicurang tu.
Contoh. Macam contoh perempuan yang dia curang tu, perempuan ni mungkin dia kata dia tak tahu. Saya tak tahu pun kata yang tu dia ni suami orang. Dia duk asyik duk bagi kita kata dia tak ada bini. Dia duda contoh dia. Dia bagi tahu kata dia single. Mungkin lah kan ada orang ni dia kata dia menikah sebab dia menikah kat Siam contoh. Dia kata dia tak ada, ni tak menikah lagi. Dia senyap-senyap. Jadi apa yang kita kena buat? Mungkin lah kan kita boleh bersembang dengan baik wanita tersebut. Wanita tersebut kalau memang dia tak puas hati sungguh-sungguh, dia mungkin boleh datang ke mahkamah dan bagikan keterangan. Tapi make sure lah wanita tersebut memang betul-betul nak membantu lah. Ataupun lah contoh lah kan, memang wanita ni bukan isteri orang. Kalau dia isteri orang, dia masih lagi ada ikatan suami isteri dengan orang lain. Kalau dia couple dengan kawan ni, kita nak panggil dia main bagi, memang payah, memang tak betul lah. Sebab tindakan dia curang tu pun memang tak betul. Ni cerita yang perempuan single, sama ada dia memang anak dara ataupun janda, yang dia tak tahu. Memang dia tak tahu kata lelaki ni. Ada orang macam ni tau, dia memang dia nak PM, dia nak rapat dengan perempuan ni supaya perempuan ni boleh bantu. Ya, itu pun saksi yang bagus juga. Okey, yang tu pun tak ada masalah sebab kita boleh bagi tahu kata dia tak tahu. Bila dia tak tahu, kalau dia datang ke mahkamah, dia bagi keterangan, insya-Allah memang keterangan dia sebagai seorang saksi memang cukup kuat. Ataupun lah kan, ada saksi yang kalau boleh lah kan, saksi yang laki yang pernah nampak. Kena buat mai. Saksi adalah keterangan yang bagus. Okey? Saksi adalah keterangan yang bagus. Okey, yang keduanya bukti yang bagus adalah bukti yang berbentuk video. Sekarang ni video cukup bagus. Video memang cukup bagus. Memang kita kata video ni dia boleh nampak real. Kadang-kadang orang boleh kata dia ni edit. Okey, dia ni edit. Tapi masalahnya sekarang ni tak semua orang boleh guna benda-benda edit-edit ni. Betul tak? Jadi macam mana sekalipun video ni memang adalah satu bukti yang sangat bagus zaman sekarang ni. Tambah-tambah pula kamera sekarang ni semuanya kamera yang saya tengok iklan dekat TV semalam Huawei tu sampai dapat 64 megapiksel kan. Saya duk terbayang tau dulu masa zaman tahun 2000 2007 time tu. 2007 betul lah. 2007 time tu saya pakai Sony tau. Saya pakai Sony Ericsson Walkman W850i. Time tu habis kemas lah. Jenis boleh tolak tu, yang ada warna putih yang boleh ada boleh dengar lagu kan. Zaman-zaman tu kita panggil Walkman tu power lah. So time tu pun yang tu baru 2 megapiksel. Kalau sebelum ni ada pakai 1 megapiksel. Sekarang ni dah 64 ada yang, kalau macam iPhone ni saya tak tahu lah iPhone berapa megapiksel tak pakai, tapi memang clear lah kan. So sekarang ni kalau lah ada memang bukti video macam tu, memang kita duk pergi mengindak, kita tahu kata curang kan, dia kata nak pergi jumpa kat mana-mana, kita tak ambil tindakan apa lagi. Orang macam ni bagus. Dia tak melenting. Dia tak melenting. Dia kata, ni apa ni abang? Apa ni? Tiba-tiba ni curang yang tu. Aku pula berlakon kan. So, dia curang macam tu, dia kata, dia baling aset semuanya. So, dia macam ambil tindakan yang sia-sia tau. Berbanding orang yang macam, okey, tak apa. Dia pergi tengok tau. Dia pergi skodeng. Dia ikut senyap-senyap. Dedeng. Macam drama. Dia terompong. Dia pergi ambil rakam. Orang macam ni best. Saya suka orang macam ni sebab dia cool. Orang yang cool ni selalu menang kat mahkamah. Selalu dapat dia. Sebab itu kita kena relax. Masuk dalam mahkamah, kita jangan terlalu emosi. Kita nak membantu hakim untuk buktikan. So orang yang cool ni selalunya dia akan macam tu. Dia akan ambil tindakan untuk nak tabayun dulu. Dia nak pergi tengok dulu, nak siasat dulu. Bila siasat, jangan siasat guna mata kita saja. Betul tuan, saya perhati, memang nampak depan mata saya sendiri. Gerak jari lah, ludah lah kat muka saya. Macam tu, ada. Tak ada kan? So dia macam, dia nampak dia sendiri. Kita tak mau. Keterangan anda tu, dia baru dikira dakwaan. Biar video tu membuktikan. Sekarang ni kan kalau macam contoh orang langgar kereta pun kita tahu siapa bukti kan kalau ada orang buat rakam video. Macam tu juga. Kalau ada memang betul kita tahu kata nak berlaku curang tu kan, pergi rakam. Kena ada usaha lah. Itu lagi bagus. Ada usaha sikit. Okay, alright. So kalau bukti yang seterusnya yang bagusnya adalah bukti gambar.
Gambar bagus juga. Okay? Gambar ni adalah gambar yang kalau boleh janganlah nampak gambar pegang tangan saja. Gambar pegang tangan saja, gambar siapa pun boleh. Okay? Memanglah datang tu daripada handset. Tapi kita kena fikirkan. Saya tak nampak, hakim lagilah tak tahu. Ni mai tunjuk gambar. Mana boleh macam tu? Gambar ni mesti gambar yang kalau boleh lah kan. Gambar yang memang gambar berdua-duaan. Peluk lagi bagus lah. Memang hebat lah itu. Okay? Ataupun lah kan gambar gambar yang bukan gambar percutian lah. Ataupun duduk memang duduk bersuap-suap lah contoh dia. Yang tu memang sakan lah kan. Kalau ada lah. Okay. So gambar ni memang kalau boleh gambar yang ada gambar muka sekali. Kalau takat gambar badan saja tu macam tu tak ni lah. Tak cukup nak membuktikan lah. Walaupun kita boleh kata lah memang betul nampak saiz tubuh badan macam tu. Cuma dia macam telur separuh masak apa tahu tak? Telur separuh masak. Dia kita nak makan telur masak betul. Telur masak betul itu baru best kalau makan dengan laksa. Sedap pula aku ingat makan laksa lah rasa. So gambar tu mesti gambar yang betul-betul masaknya. Nampak habis lah memang nampak macam tu. Okay, sama ada kita dapat tu daripada Facebook ke, daripada PM DM ke, ataupun daripada kita pergi tangkap gambar sendiri ke, apa pun tak kisah, asalkan gambar. Cuma anda kena ingatlah bukti video ke, gambar ke, dia bukan sampai tahap 100% lagi, okay? 90% pun tak lagi. Cuma dia mungkinlah kita boleh kata sampai 80% sebagainya. Tapi macam mana sekalipun kalau dah banyak nak lari macam mana lagi kan? Okay. So gambar ni pun mesti kita boleh nyatakan sebagai satu bukti juga. Ataupun yang ni pun selalu orang buat juga. Dia akan buat apa? Screenshot ataupun dia ambil gambar, dia ambil handset dia tak tahu nak buat screenshot, dia tangkap gambar. Tangkap gambar mesej macam tu. Pun boleh jadi bukti juga. Tapi saya bagi tahu tadi kan, bukti ni pun dia ada ranking-rankingnya. Ni pun saya sebut ni pun ikut turutan kan. So turutan-turutan. So kalau macam screenshot tu, dia kuranglah kuat sikit. Right? Ataupun lah kan zaman sekarang ni kan kita boleh tahu macam melalui apps yang ada dalam handset kan. Kadang-kadang dia boleh link dengan kita punya komputer ke, contoh handset suami dia boleh link dengan kita punya handset ke. Seramai orang yang mungkin tahu benda ni. So dia install, let's say lah saya bagi tahu install apps ni. Anda kena buat, kalau anda tak ada apa-apa pun cuba apps lah, simpanlah apps ni. Okay, apps nama dia Dropbox. Okay, Dropbox, anda install, insyaAllah nanti anda install dalam handset anda dan kemudian anda install juga dalam handset suami. Simpan. Okay, so itu yang paling penting sekali. Alright, banyak lagi lah bukti-bukti ni, macam-macam sebenarnya. Okay, so kena iklan sikit. Ni dah ramai ni kena iklan ni. Dia semua benda tu saya dah masukkan dalam buku ni. 16 bukti fasah ni. Okay, alright, so kalau siapa yang belum dapatkan lagi, dapatkan. Alright, so itu isu-isu bab pembuktian. So kita dah kena tentukan nak teruskan perkahwinan dan kemudian kita dah kena prepare dengan bukti. Okay, dah kena prepare dengan bukti. So apa next step yang ketiganya? Bila kita dah ada keputusan nak buat perceraian, kita dah ada bukti yang dah kita kumpul, kemudian yang ketiganya adalah kita kena segera bertindak. Jangan simpan lama-lama. Bukti ni dia lebih kurang macam nasi. Cuba bayangkan nasi kalau tak makan lama-lama jadi apa? Nasi lah, nasi macam kadang-kadang buang peti air boleh tahan lama kan. Cuba bayangkan gulai lah. Gulai yang bersantan. Sebab semalam makan ikan, masak gulai ikan nyok-nyok. Bersantan. Jadi tak tahan lama kena perhabis. Jadi macam tu juga bukti. Bukti tak boleh tahan lama-lama. Ni duk peram sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun punya cerita pun duk main lagi. Baru nak buat tuntutan. Bukan tak valid. Valid. Tapi dia macam dah nak basi.
hang punya kisah 5 tahun lepas punya cerai, 5 tahun punya curang tu, sekarang ni baru nak kisah. Sebabnya tak bagi nafkah contoh dah. Habis yang sebelum ni awak tak buat macam tu. Dia akan timbul apa? Timbul isu redha. Timbul isu memberi maaf. Faham? So jangan tunggu lama-lama. Okay? Bukti ni jangan peram lama. Kalau peram lama, benda dah tak valid dah. Nanti dia macam lagi lama lagi tak logik. Baru nak korek balik. So tak boleh. Alright? Bila kita dah fikir tadi mula-mula nak tentukan perceraian, so kita kena bertindak untuk langkah yang ketiga. Okay? The third step is you have to make a move. So kita kena buat tindakan. Tindakan dia adalah kita kena melantik peguam. Of course, dia tak boleh buat sendiri punya fasa ni. Alright? Sebab kita tahu kata suami dia tak akan lepaskan kita. Okay, contohlah kita tahu kata suami curang. Suami curang memang kita dah ada bukti sebagainya. So kita bagi tahu kat dia nak lepaskan saya ataupun tidak. Kalau dia kata okeylah tak apalah. Saya malas nak panjang-panjang. Okey, tak apa, kita bercerai-cerai elok. Okay, so kalau ada orang macam tu okeylah. Selesailah, dia tak payahlah fikir fasah. Tapi kalau ada orang yang memang dia kata aku tak akan lepaskan. Aku tak mau buat apa-apa, hang buat apa pun buat. Contoh, aku akan biar hang gantung tak bertali. Aku sanggup. Contoh, ada orang macam tu kan, dia bersemangat sikit padahal dia buat salah. Tapi dia kata dia tak mau, sebab dia lebih rela nak buat benda ni gantung tak bertali. Jadi apa yang kita kena fikirkan, memang kita kena fikirkan fasah, dan fasah tersebut mesti kena lantik peguam. Sama ada peguam tersebut adalah peguam bantuan guaman ataupun peguam tu peguam swasta. Okey, sebab kita akan melalui proses yang sangat-sangat rumit dalam mahkamah. Proses dari segi untuk menyediakan saman menyata tuntutan, buat serahan, kemudian kalau hilang pula nak kena buat carian dan sebagainya, kemudian masuk proses pengujahan, masuk proses bicara. Time bicara ni lah yang paling penting sekali. Okay, so itulah yang kita kena fikirkan, 3 step tersebut. Step pertama nak tentukan nak teruskan perkahwinan ataupun nak bercerai. Kemudian step yang kedua adalah mengumpul bukti. Kumpul segala bukti. Dan yang ketiga, step untuk bergerak. Okay, step yang keempat. Ini pun agak penting juga sebenarnya. Step yang keempat adalah set minded. Set minded kata benda ni takkan boleh settle cepat. Okay, set minded benda ni takkan boleh settle cepat. Cuma yang penting minded kita kena set betul-betul. Aku nak buktikan sehabis baik. Tu yang penting. Bukti sehabis baik. Kalau kita buat apa pun, kalau macam contoh kita masuk exam pun kan, kita kata tak apa kalau lah contoh Allah tak bagi ini tapi sekurang-kurangnya aku dah buat sehabis baik. Kan? Ya, masa SPM dulu pun kita target kata nak dapat 10A. Contoh. Tapi tengok kita dapat pun dekat 5A. Kita kata sebab apa? Sebab kita dah buat sehabis baik. Macam tu kita kena set dalam minded kita. Okay? Buat sehabis baik. Faham? Kita jangan fikir pasal nak kejar cepat. Memang betul, cepat tu memang salah satu benda yang penting juga. Okay? Tapi kalau dalam exam, kalau kita nak jawab cepat ke kita nak buat sehabis baik? Of course kita nak jawab sehabis baik. Sebab kita nak dapat result yang terbaik. Result yang terbaik datang daripada usaha kita yang terbaik. Bukan usaha kita yang nak cepat. Kalau fikir nak cepat, soalan-soalan peguam nanti ni, soalan ringkas pun boleh habis cepat. Kalau dia kata, tuan tolonglah, saya dah tak tahan lah, tolong buat bagi cepat. Tapi ni pun kita nak kena bukti, tak payah buat bagi cepat, saya dah malas nak fikir. Contoh, dia rasa macam, nak cepat lah, aku malas nak naik turun mahkamah dah. Peguam dia asyik dia buat lambat contoh kan. Tapi peguam dia mungkin ada urusan yang nak bagi betul benda tu. Kemudian jadi benda tu cepat. Akhirnya tengok-tengok keputusan mungkin tak berpihak. Sebab kita tak ada preparation, kita tak ada gerakan yang terbaik. Kena ada strategi dan juga perancangan yang terbaik. Faham? So buat sehabis baik. So set minded. So maksudnya kita kena ada kesabaran sikit. Tu yang saya nak bagi tahu kepada anda. Bila naik mahkamah ni memang kena ada kesabaran. Okay. Kalaulah kita kata sebab tu kita nak kena minta cuti, so bagi tahu kat peguam kata bagi tahu hantar surat mohon pelepasan. Pelepasan sekejap. Tapi kalau macam contoh ada peguam masa peringkat sebutan mungkin kita tak perlu nak hadir. Tu penting dia.
Okay, sebab kita akan lalui proses yang mana proses ni bukan cukup mudah. Fasah is susah. Fasah is susah. Okay. Tu ayat bagus tu. Bunyi pun lebih kurang sama. Fasah tu sangat berat kepada hakim. Berat sangat kepada hakim. Hakim ni dia nak pisahkan orang, tahu tak? Orang yang dah ada akad nikah ni, dia nak kena pisahkan. Jadi dia nak kena dengar betul-betul lah. Jangan main bukti pun bukti separuh matang, bukti pun tak apa-apa. Lepas tu masa bicara pun buat lebih kurang. Habis keputusan nanti lebih kurang lah. Hujah lagi, hujah pun nak kena strong. Dia ada banyak peringkat. Faham? Okay. So, 45 minit hari ni aku boleh tiap. Right. Hari ni record sikit. 45 minit boleh tiap. Okay. So, faham ada 4 step tu. Pertama, tentukan nak teruskan perkahwinan ataupun nak bercerai. Yang keduanya, fikir apa bukti yang aku nak kena kumpul. Yang ketiganya, fikir tentang untuk nak bergerak. Kena bergerak ni kena lantik peguam untuk buat benda ni semua. Yang keempat, apa tindakan yang penting adalah untuk kita set minded. Kes kita nak buat sehabis baik. Dan jangan fikir nak buat cepat semata-mata. Okay? Alright. So, saya tibalah masa untuk kita buat muzik sikit. Saya penat sekejap Ya gitu. Baru penat sikit, saya nak rehat sekejap. Okay, alright. So saya nak ambil soalan. Tadi Puan Embun ni tanya mula-mula lagi awal. Saya nak tanya, kalau suami pergi tidur rumah janda dia dengan alasan sebab ada anak tapi saya tak pasti tidur dengan siapa. Tak boleh. Haram kalau tak menikah semula dengan janda dia ataupun lah kan dia tak rujuk dengan janda dia balik. Maksudnya tak ada hubungan apa-apa, janda dia pun dah habis iddah dah. So dia pergi tidur kat rumah wanita tu sebab alasan ada anak. No, tak boleh. Boleh kena tangkap khalwat. Okay. Yang tu pun dikira sebagai curang juga tu. Melainkan dia orang ni buktikan kata ada siapa? Melainkan dia orang buktikan tu ada hubungan balik. Maksudnya ada hubungan suami isteri. Okay. Mana lagi tadi ni? Ui, sekejap. Nak padam ni. Lagi bateri padam lagi. Okay, alright. Puan Maira Hussein, JB. Waktu bunyi petak-petak. Okey, Puan Hafizah Jahaya. Salam tuan, Waalaikumsalam. Kalau kes curang si suami, boleh ke kita cakap depan hakam panel? Depan hakam cakap je lah puan. Cakap je. Cerita je. Tapi dia mungkin sampai tak saham membuktikan. Tapi kalau hakam nak tengok bukti, tunjukkan. Tapi kalau tak ada apa-apa pun, hakam ni cerita teruk pun, bergaduh depan dia pun, memang dia nanti lama-lama dia akan pisahkan juga. Wallahualam lah cara dia macam mana. Cuma saya percayalah kalau depan hakam ni nak cerita apa pun, ceritalah kalau dia tanya. Okay. Sama lah macam pasar orang utara sebut market. Betul, kami nak pergi market. Tambah-tambah saya pula ni. Saya dah lah orang franchise light. Okay, alright. Puan Marlina Ina. Comel anak puan ni. Pakai apa? Pakai cekak ada ribbon. Macam Minnie Mouse. Tuan, suami saya ceraikan saya pasal dia memilih bersama wanita lain. Suami cakap mereka sudah nikah tapi saya tidak tahu. Dan tidak ada sign apa pun. Jadi apa patut saya buat? Kalau dah cerai dengan puan, nak buat apa lagi? Tapi pastikanlah kalau kita sebut kata cerai, dia sebut lafaz cerai, dia sebab pilih perempuan lain, tak kisahlah, tapi kena buat pengesahan lafaz cerai lah. Kalau dah bercerai tu bercerai dalam mahkamah cerai elok, bercerai tu dalam mahkamah cerai elok, tak ada lah nak kena buat pengesahan. Tapi kalau dah
dia sebut lapar cerai, kena buat pengesahan lapar cerai. Tak kisahlah alasan apa pun, dia kahwin dengan perempuan lain ke, dia curang ke, tak ada alasan apa pun nak cerai, so kena buat pengesahan. Okey. Mana? Okey, Puan Asmiza Zainal. Kalau rakam pengakuan boleh terima tak? Boleh terima, tapi dia tak dikira sebagai pengakuan depan hakim. Okey? Macam saya bagi tahu tadi, kalau kita tahu ada saksi, contohlah ada suami ni pernah mengaku, kan saya kata tadi mengaku depan mak mertua, depan pak mertua, contohlah depan mengaku kawan, depan tu imam semua tu, mengaku depan orang lain tu mai bagi keterangan pun tak dikira sebagai pengakuan. Okey, dia masih dikira sebagai keterangan saksi. Jadi kalau rakam pengakuan dikira sebagai video rakaman sahaja. Okey, tak dikira sebagai pengakuan lagi, Puan Asmiza Zainal. Alright? Pengakuan ni mesti pengakuan di hadapan hakim. Pengakuan di hadapan hakim. Okey. Puan Binoral. Kalau kita ada bukti kecurangan tu macam mana pula? Sebab saya tak ada saksi lain. Samalah bukti apa pun tak kisah. Boleh buat mai. Okey, Puan Suhaila Abu Bakar. Kalau ada bukti, kita sue orang ketiga yang ganggu rumah tangga kita kan. Macam mana prosedurnya tuan? Tak ada isu, tak ada tuntutan untuk saman orang ketiga. Tak ada peguam perlu dilantik untuk nak saman, contohlah nak saman wanita yang curang dengan suami kita tuan. Tak boleh, dia tak ada dalam tu. Tapi dia ada apa? Dia ada, kita hanya perlu buat laporan ke pejabat agama sahaja. Pergi kat pejabat agama yang berdekatan dengan anda, bagi tahu, buat laporan, tunjuk bukti. Okey, selalunya apa yang menjadi masalah adalah kalau kita nak buat kacau ganggu orang ketiga ni punya dakwaan, laporan dekat pejabat agama, kata ada orang ada perempuan lain ni yang kacau rumah tangga kita. Tapi selalunya tindakan pejabat agama memang adalah mungkin dia nak nasihat. Tapi dia akan kata kalau kami nak ambil tindakan ni sebagai satu jenayah pun memang betul ada dalam undang-undang. Tapi masalahnya suami awak pun suka dekat dia. Faham tak? So tak boleh nak dikira kacau ganggu juga. Sebab suami kita pun memang ada niat ataupun suka dekat dia. Melainkan kacau ganggu ni yang memang suami kita pun tak suka, kita sendiri pun tak suka. Memang orang ni duk main kacau saja. Duk main kacau kita, contohlah kan bekas boyfriend kita, contoh sebelum kita kahwin dengan suami. Tu ada orang main kacau macam tu. Jadi kita tak suka, suami kita pun tak suka, yang tu memang insya-Allah boleh diambil tindakan. Tapi kalau untuk nak saman guna pakai peguam memang tak ada puan. Okey, Puan Aisyah Cik. Saya ada video rakaman perbualan suami dengan perempuan lain guna telefon saya, tapi saya tak rampas telefon dia. Boleh tak? Boleh jadi bukti. Cuma dia bukti tak cukup kuat. Okey? Boleh. Ada video rakaman perbualan suami dengan perempuan lain guna telefon. Tapi bukti tu tak apa nak cukup kuat. Rakaman perbualan. Rakaman perbualan ni dengar suara saja kan. Compare tu video kuat lagi lah, of course lah. Tapi kalau untuk rakaman suara ni boleh buat main sebagai bukti. Cuma lagi bukti tersebut mungkin tak cukup kuat lah. Alright. Tuan, kalau bukti gambar berperlukan, ini tanya lagi Puan Laili. Boleh lah. Tadi Puan Laili ni saya nampak dia tulis kata kat saya ustaz. Oh, Puan Laili ni. Okay, alright. Puan Zuhaili binti Mat Ibrahim. Tuan, macam mana saya nak berurusan dengan tuan? Siapa yang ada soalan macam ni juga? Ni dah anti climax dah benda ni. Okay. So, kalau siapa yang ada urusan macam ni, nak saya bantu dia dengan lebih mendalam, nak dapatkan saya punya khidmat dengan lebih terperinci untuk saya bantu dia, masalah dia, consult dia. So, anda boleh PM. Okay, PM. PM ada dekat ruang atas tu. Ataupun anda boleh dia tulis tekan WhatsApp tau benda tu. Ni. Siapa nak simpan. Consultation WhatsApp 019-737-2389.
Okey, bagi tahu WhatsApp, insya-Allah nanti legal assistant saya akan bantu anda untuk bagi tahu apa step anda. Okey, apa yang anda perlu tahu terlebih dahulu. Okey. Alright. So kita nak tengok komitmen anda kat situ. Kalau betul anda serius, insya-Allah kita boleh bantu anda. Alright. So 0973723889 yang ni nombor nombor WhatsApp rasmi office dan yang ni terpulang saya tak arahkan siapa-siapa. Saya memang khas nak bagi anda pemahaman dan selebihnya atas tindakan anda. Okay? Alright. So kalau lah contohlah kan ada orang macam dia tak minat pun nak WhatsApp saya ataupun dia tak minat pun nak tanya lebih-lebih kat saya sebab dia mungkin tak ada masalah. Tapi dia rasa macam nak ada preparation, nak belajar, nak kenal saya dengan lebih lanjut. So dia join kat bawah tu. Join sekarang grup FB Tanya Tuan Fahmi. Khas untuk wanita sahaja. Okay? Wanita sahaja. Alright, so kat situ kita akan ada banyak perkongsian lagi dalam grup tersebut. Okay, so kalau siapa-siapa yang nak lebih rapat, so kita join grup. Ataupun kalau memang siapa-siapa yang memang dia ada masalah yang dah terdesak lah sekarang ni, memang dia perlukan bantuan saya, so insyaAllah anda boleh PM ataupun boleh WhatsApp tersebut. Okay, alright. Puan bunga telur bunga kantan. Yes, betul tu tuan. Buat cool je benda ni dah jadikan. Jadi bertindak kumpul bukti walaupun hati hancur tapi kena lawan perasaan. Alhamdulillah, insya-Allah kebenaran akan terbukti jua. Akhirnya perempuan bertahan sebab sayang. Jika sayang dia dah dikhianati, tunggu apa lagi? Angkat kaki jalan. Usah. Puan bunga kantan. Asyik tu puan ni. Puan duduk kat Kelantan kan puan? Windu kulim. Okay, alright. Puan Aisyah Cik lagi. Saya dah simpan bukti selama setahun. Baru ni bukti terbongkar semuanya. Allah, kemana saya nak buat tuan? Tuan tolong balas mesej saya. Okay, tak apa. Mesej je nanti, insyaAllah. Bukan saya yang reply, tapi legal assistant saya yang akan reply. Okay. Saya masih lagi kena bertindak profesional. Walaupun mungkin nampak saya macam santai, saya santai dalam live. Tapi dalam kerja, saya akan serius. Sebab kita kena ada beza. Kena ada beza kerja dengan live. Live is bahagian daripada kerja, tapi live ni saya kena santai-santai dengan anda supaya anda faham. Okay. Alright. Wawales. Suami saya dah pun kahwin senyap-senyap tuan dengan kawan sepejabatnya. Oh, nampak? Memang tepat Datuk punya ni. Lepas tu sekarang perempuan duk maki hamu fitnah saya macam-macam supaya suami tinggalkan saya. Oh, tak cerai lagi. Dia kahwin kat Siam and dah dikenakan denda sahaja. Tapi suami tak buat pengesahan kahwin. Baik. Saya macam ni puan. Pada saya lah puan Wawales. Okay. Kalau kata kena denda, maksudnya denda ni diambil tindakan oleh pejabat agama tau puan. Pejabat agama Islam. Di bawah bahagian pendakwaan lah. Okay. Pendakwaan dia akan buka kes. Contohlah kan. Orang yang telah menikah dekat Siam. Kalau orang dah menikah kat Siam, kalau dia dah buat pengesahan, dan mahkamah sabitkan bahawa nikah tersebut sah, so selang beberapa bulan lepas tu, dia mungkin akan dikenakan tindakan daripada pendakwa. Pendakwa akan bagi satu saman untuk dia datang ke mahkamah. Dah ada dua pertuduhan. Yang pertamanya poligami tanpa kebenaran dan kemudian nikah tanpa kebenaran. Okay, kalau wanita yang berkahwin tu pula dia akan kata nikah tanpa kebenaran. Okay, so kalaulah dia kena denda tu, maksudnya kalau saya faham lah, maksudnya dia dah kena tindakan daripada pendakwa atas bacaan pertuduhan. Memang dia akan mengakulah kata poligami tanpa kebenaran tersebut. Memang selalunya kena denda saja. Hanya ada satu saja kes yang pernah direkodkan di Mahkamah Syariah, atau kalau mungkin ada lebih saya tak tahu, tapi yang paling popular. Seorang ni saja yang pernah saya tahu kena denda, bukan takat kena denda, kena penjara. Kena penjara sebab nikah di sempadan Thailand. Iaitu Bung Mokhtar. YB Bung Mokhtar, YB Kinabatangan. Itu pun dia dah masuk Mahkamah Tinggi buat rayuan dan kemudian dihapuskan hukuman penjara. So hanya bayar denda saja. So denda ni dia mesti berlaku selepas dibuat pengesahan. Saya percaya mesti dah buat pengesahan baru kena denda. Kalau tidak, maksudnya mungkin dia bayar dekat orang yang tak betul. Okay, dia mesti kena ada orang yang betul untuk bayar denda. Maksudnya kena bayar dekat mahkamah denda ni. Tak tahu sama puan-puan mungkin ditipu ataupun tidak. Jadi kalau mungkinlah kan, wallahualam, cuba pergi tanya kat mahkamah yang berdekatan. Takut dia tak bagi kat puan perintah tu je. Perintah poligami je.
Puan Aisyah Cik, kalau minta fasah dengan mut'ah kena tempoh iddah tak? Macam ni puan. Fasah ni belum bercerai lagi. Belum pisah lagi. Fasah ni duk ada lagi dalam tempoh perkahwinan, tak batal lagi. Kalau lepas dah mahkamah sabitkan, dah berlaku fasah, dah berlaku pembubaran perkahwinan, so maksudnya yang tu baru kita dah disahkan bercerai. Bila dah sah bercerai, barulah boleh tuntut mut'ah. Barulah boleh tuntut nafkah iddah. Okay? Right. Tapi kalau fasah, tak ada iddah lah. Tak ada nafkah iddah. Adik-beradik Datuk Rizalman lah ni. Saya ada rupa macam Rizalman ke? Saya tak tahu. Siapa pula ni? Saya ke ataupun orang lain Puan Mas Linda ni? Aduh. Betul, Rizalman tu cerah. Saya kulit gelap kot. Okey. Sekejap Aryan, Safia. Okey, Puan Rasifah. Wan Rasifah. Nak tanya, kalau si suami cakap-cakap kat orang luar. Ni orang belah-belah selatan ni. Orang luar kaum Perak ni. Orang luar yang dia dah bercerai dengan isteri pertama. Adakah cerai tu sah sekiranya bukti dengan saksi tu ada? Kalau si suami cakap kat orang luar yang dia dah bercerai dengan isteri pertama. Adakah cerai tu sah sekiranya bukti ni bab isu pengesahan lepas cerai Saya tak boleh sahkan Puan Rasifah, Puan Wan Rasifah, saya tak boleh sahkan, okey? Tapi andai kata kita ada isu yang macam tu, maksudnya suami ni dia ada sebut dekat orang lain kan, dia ada sebut kata dia sebut kata cerai kat depan kawan dia ke, ataupun dia ada sebut kata tak ada apa, dah tak ada apa-apa dengan isteri pertama, tu kita sebut sebagai kes pengesahan lepas cerai. Jadi bukti dia adalah orang yang dengar tersebut kena mai bagi keterangan dekat mahkamah. Okay. So kena ada bukti lah, kena mai sahkan kat mahkamah. So kalau mahkamah sahkan kata ataupun keterangan saksi tu memang betul, kalau bab cerai ni dia nak 2 orang saksi tau. Fasah mesti kena ada 2 orang saksi sekurang-kurangnya, 2 orang saksi lelaki. Okay, banyak hakim memang nak benda ni. 2 orang saksi lelaki untuk support keterangan kita. So kalau bab pengesahan lafaz cerai lagilah. Dia punya beban itu untuk saksi memang sangat bebat, memang sangat tinggi. Dia mesti sama dakwaan kita dengan keterangan saksi. Okay. So kalau memang betul saksi pun mahkamah kata valid, memang diterima, cukup kesaksian semua 2 orang saksi lelaki, memang cakap pun konsisten, memang dengar kata dia lafaz cerai kat depan dia, insya-Allah memang boleh sabit. Okay. Tapi saya tak boleh sahkan bab pengesahan lafaz cerai. Sebab mesti dia akan ada dalihan daripada suami dan ataupun dia mungkin akan ada saksi yang tak cukup kuat. Kalau memang kita saksi yang ada memang saksi yang bagus, memang 2 orang saksi lelaki, memang tak boleh nak tolak lah. Okey, mana lagi ni? Ya, Puan Zaharah baru masuk ke? Oh, okey. Puan Hafizah Jahaya. Betul tuan, yang tak ada rupa 2 kali curang bagi peluang. Seorang orang Sarawak konon nak jadikan lelaki sejati, siapa faham dia faham. Seorang orang Johor siap jumpa family girl, siap berjanji bagai hidup semati. Tapi ni mohon cerai sebab ipaduai dengan mother-in-law bila dah sampai tahap tak tahan nasyid campur tangan. Ya, Puan Hafizah, bersabarlah dan mana-mana isteri yang ada isu macam ni. Okey, Puan B Noral. Suami saya sibuk bercinta hingga kan sanggup mengaku bujang dengan ramai perempuan yang dia cuba mengorat. Apakah dah jatuh talak dan dia masih lagi bercinta dengan perempuan tu? Belum jatuh lagi puan Belum jatuh lagi. Cuma kita kalau kita tahu, kita kena pergi buat pengesahan. Kita kena buktikan. Okey, mengaku bujang, perempuan semua mengaku bujang, dia bukan lafaz cerai yang soreh, lafaz cerai yang jelas. Okey, dia bukan lafaz cerai yang jelas. Dia lafaz cerai kinayah, kiasan.
Dia mesti bergantung kepada pengakuan dan mesti bergantung kepada niat. Jadi kalau kita dah kata kita tahu, kita dengar dia macam duk mengaku bujang dekat ramai perempuan, maksudnya ada kemungkinan besar lafaz tersebut adalah lafaz cerai yang mungkin boleh sah. Jadi kita kena buat pengesahan lafaz cerai. Syaratnya kita kena buktikan lah. Kita kena buktikan, kena buat main lah saksi-saksi mana yang dengar kata dia mengaku bujang tu. Puan Laili, payahlah kalau nak dakwa kacau ganggu dalam rumah tangga. Ya betul Puan, betul. Kalau nak dakwa kata orang ketiga tu kacau, tapi masalah nak kacau pula, tiba-tiba laki kita pun suka. So kita tak payah kata apalah. Tak boleh nak kata kacau. Sebab bertepuk takkan jadi sebelah tangan kan. Puan Launa ke Lona? Sebab saya baca law dekat undang-undang ni. Tuan, bolehkah kita panggil orang ketiga tu sebagai saksi dalam perbicaraan mut'ah di mahkamah sebab suami ceraikan saya sebab orang ketiga? Of course boleh. Boleh. Boleh, tak ada masalah. Tetapi kita kena fikirkan, takut nanti ni orang ketiga ni, takut orang ketiga ni dia bagi keterangan yang dia nak bantu kita ke dia nak tikam kita. Anda kena fikirkan yang tu right. Tapi masalahnya juga dia mesti akan timbul isu jugalah. Katakanlah kan ada peguam pihak lawan, peguam pihak defendant. Peguam pihak defendant ni dia memang nak tunggu cross je lah. Kalau dia tunggu cross tu dia kata kalau kamu tahu kamu curang dengan laki ni, kamu couple skandal dengan laki ni hingga menyebabkan dia ni diceraikan. Jadi kenapa kamu couple? Contoh macam tu. Kenapa kamu skandal dengan dia? Mesti kena soal macam tu punya. So terpulang. Saksi macam tu okey, saksi yang kira mangsa keadaan kan. Mangsa yang mungkin mangsa lah sebab suami kita skandal dengan dia. Boleh. Okey. Boleh join untuk tambah ilmu. Saya PM dah. Tuan tak baca lagi pun. Saya kena tahu Puan PM dekat mana, okey? Yang PM semua itu adalah diambil oleh, kalau siapa-siapa yang PM semuanya akan dibaca ataupun diuruskan oleh saya punya legal assistant saya. Okey? Bukan saya yang baca. Ni confirm follower baru ni. Ustaz, kalau tanya soalan lain boleh ke? Janganlah panggil saya Ustaz. Saya pakai kopiah ni bukan sebab Ustaz. Tengok saya mana ada janggut. Misai pun tak ada. Nampak macam Ustaz lagi ke? Saya pakai kopiah ni sebab fashion saya adalah fashion PKP. Fashion PKP. Jadi saya segan. Kau tengok sebelum ni saya duk pakai kopiah tu sebab rambut saya panjang. Ni bila dah pergi dah tak ada rambut dah. So saya segan. Okay, jangan panggil saya Ustaz. Panggil saya Tuan Fahmi je, okey? Dia standard untuk gelaran pada peguam, panggilan kepada peguam. Kalau macam doktor kita panggil doktor. Tapi saya bukan doktor kan. Tanyalah kalau nak tanya boleh. Assalamualaikum Tuan, nak minta nombor telefon boleh tak? Nombor telefon peribadi tak? Tapi nombor telefon pejabat tadi, nombor telefon yang rasmi ada. Okay, sekali lagi. So siapa yang perlukan bantuan yang dengan lebih lanjut untuk saya nak bantu dia dengan go through, saya akan lepas dia dah jalani proses dengan saya punya legal assistant, saya akan lebih go through dia punya masalah untuk saya bantu dia. Okey, tu nombor dia. WhatsApp bagi tahu anda di mana, nama apa masalah anda, okey. 97372389. Alright. Mana lagi ni? Banyak lagi ke ni? Dah berapa jam? 1 jam 13 minit. Hari ni lagi kita lagi 15 minit lagi 15 minit. Puan Aisyah Cik lagi, suami dengan wanita dah tak ada anak tapi family perempuan saya tak boleh brain sampai macam tu pergi check pejabat agama dia tak ada daftar lagi. Okey. Puan Wallace yang sambung tadi sekejap Arian
Sebabnya saya call Mahkamah Tinggi Ipoh, dia orang kata memang tak ada rekod pun pengesahan kahwin. Saya pun keliru tentang kahwinan dia orang ni. Pejabat agama kata memang tak ada rekod perkahwinan dia orang ni. Jadi kalau tak ada, macam mana boleh kena denda puan? Saya percayalah kan, tak tahulah puan ditipu ataupun suami puan yang ditipu. Sebab nak didenda ni mesti didenda oleh orang yang pendakwa sahaja. Pendakwa kena buat pertuduhan dulu. Ni rosak dah Rian. Tak boleh dah, rosak dah. Okay. Alright. Macam mana nak join group FB? Nanti dekat ruang dekat FB anda, dia ada satu bahagian tu nampak macam kantor kan. So kantor tu, okay. Type je, search lah, cari. Nama group tu adalah Tanya Tuan Fahmi. Ada gambar saya posting berdiri tu. Okay, Tanya Tuan Fahmi. Mesti ada punya. Alright, just tekan join dan nanti akan ada banyak soalan, dia just jawab je, nanti dia akan masuk je. Okay, join je group tu. Alright, siapa yang nak dapat maklumat dengan lebih lagi, nak kenal lagi lebih-lebih, insyaAllah dekat group tu, okay. Alright, Puan Ala Najla. Tuan, saya nak tanya hujung tahun 31 hari bulan 12 lepas ni bulan, okey 2019 lah. Lepas saya langgak taklik. Kemudian dalam seminggu lepas tu kami rujuk tapi melalui perbuatan tanpa lafaz yang soreh. Kemudian dalam bulan 2 suami cerai sekali lagi kepada saya. Adakah rujuk saya yang pertama sah atau tak tuan? Sebab ikutkan dia cerai saya yang kedua dalam iddah. Okey, dia ni lari sikit tajuk. Cerita kita pasal curang. Tapi tak apa. Saya bantu juga, saya nak bagi faham. Okay. Kalau kita kata langgak taklik, maksudnya itu bukan isu kes cerai taklik. Itu nama dia isu kes pengesahan lafaz cerai. Puan maksudnya macam contoh, suami kata hang keluar rumah jatuh talak. So kita keluar, kita langgak kan. Yang tu kita tak sebut cerai taklik tapi kita sebut pengesahan lafaz cerai. Jadi wajib Puan Ala Najla, wajib. Kalau tak buat haram, berdosa. Ni aku sebut dah ni. Okay, Puan Ala Najla, mesti wajib buat pengesahan lafaz cerai luar mahkamah. Wajib. Okay. Sekarang ni dah buka dah mahkamah, tak ada alasan dah kata tak buat. Kena pergi buat. Kena pergi sekarang, kena buat pengesahan. Pengesahan lafaz cerai tersebut, kena bagi tahu tarikh bila, waktu bila dan bunyi macam mana semua tu. Okay, kalau kata suami ada sebut lafaz taklik, kata pada tarikh sekian-sekian dia ada sebut kata saya jangan keluar rumah. Kemudian pada tarikh bila saya keluar rumah. So kena buat. Okay, kena buat pengesahan. Saya tak boleh sahkan lafaz cerai itu sah ataupun tak sah. So yang tu kena disahkan oleh mahkamah. Berdasarkan juga kepada pengakuan suami. Okay, so kena ada pengakuan suami. Kena ada keterangan. Okay, so katakanlah mahkamah kata sah tersebut. Dalam masa yang sama kita kena bagi tahu. Kita kena buat pengesahan dekat depan hakim. Tapi kalau ikut mazhab Syafi'i, yang mana saya percaya semua mahkamah syariah di seluruh Malaysia memakai pemakaian mazhab Syafi'i. Okay, dan cuma mungkin diperleh je kot, dia tak pakai sangat mazhab tapi dia pakai pendekatan menerima dalil hukum syarak. Semua bagi kan memang guna dalil. Cuma kalau bab ni, bab contohlah di mahkamah yang lain, banyakkan semua pendekatan mazhab Syafi'i. Alright. Lafaz rujuk mesti ada lafaz. Macam perkataan aku cerai, dia kata aku ceraikan hang. So lafaz rujuk pun macam tu juga. Aku rujuk kamu kembali. Ataupun aku mengikat semula ikatan perkahwinan kita. Contoh. Faham? Dia mesti kena ada lafaz. Tak boleh melalui perbuatan semata-mata. Okay? Dia mesti melalui lafaz. Kena ada lafaz rujuk. Selalunya perbuatan rujuk ni macam mana? Orang dia kata bersetubuh. Orang bersetubuh tu kata rujuk balik. Tak boleh. Dia mesti kena ada lafaz. Okay? Melainkan ada situasi yang mungkin kita tak tahu. So kalau kita tak tahu, yang tu mungkin akan digunakan pendekatan pada mazhab yang lain, iaitu mazhab Hanafi. Tapi the point is, kalau berlaku rujuk, dia mestilah dibagi tahu dalam kes pengesahan lafaz cerai tersebut.
Okay, dan insya-Allah mahkamah akan bagi tahu macam mana proses, sama ada kena naik mahkamah, naik pejabat agama untuk dapatkan sedia rujuk, ataupun mungkin mahkamah akan sahkan ataupun tidak rujuk yang pertama tersebut. Okay, dan kemudian dalam kes pengesahan lapas cerai puan juga, yang kedua tu mesti kena buat, kena ada juga lapas cerai yang kedua. Okey, tak payah buat dua kali tuntutan. Buat satu tu saja tuntutan, pengesahan lapas cerai yang pertama. So bagi tahu kata rujuk, kemudian ada juga berlaku yang kedua. Okey, so dalam satu tuntutan. Alright. Okey. So saya tak boleh sahkan Puan Ala Najla. So Puan Ala Najla kena bagi tahu dekat hakim. Okey, mesti kena ada pengakuan daripada pihak suami. Sebab tu saya kata hakim saja yang boleh sahkan. Okey, right, lagi 10 minit. Puan Nas Aya, saya telah diceraikan oleh suami tanpa pengetahuan saya selama 7 tahun. Barulah saya tahu yang saya telah diceraikan. Apakah perceraian itu sah ataupun tidak? Macam mana? Kata tak tahu, kemudian dah tahu. Macam ni lah Puan. Kalau Puan dah ada sijil cerai, maksudnya sah dah lah. Okay. Dah ada sijil cerai, maksudnya sah lah perceraian tu. Tapi kalau tak ada lagi sijil cerai, okay, duk ada lagi sijil nikah dekat kita, okay, duk ada lagi sijil nikah, jadi maksudnya kita masih lagi dalam tempoh perkahwinan, tinggal lagi kita tak buat lagi pengesahan lapas cerai. Kena buat pengesahan lapas cerai. Okay. Kalau kata suami ceraikan saya, kena buat pengesahan lapas cerai. Sebab kita ada lagi sijil nikah. Kita kena dapatkan sijil cerai tu. Okay. Hanya mahkamah saja yang boleh memerintahkan seseorang tu bercerai ataupun tidak. Untuk dapatkan. Nampak aura ustaz tu tuan, jangan. Aku tak boleh. Saya cuba nak elak saja ustaz, nampak. T-shirt saya pun t-shirt yang stylo kot. Okay. Alright. Saya baru masuk, terlepas nak dengar pasal curang. Jangan risau Puan. Anda boleh ulang balik video ni. Menarik. Saya bercakap hari ni pasal Meletiak best hari ni. Sebab hujan kot. Saya tak stres sangat. Okay, Puan Nur Syaira. Tuan, suami saya suka cakap lafaz kias tapi dia tak mengaku ada niat. Macam mana nak elakkan dia selalu ada niat macam tu? Macam mana nak elakkan dia selalu ada niat macam tu? Macam mana kita nak kawal niat orang Puan? Hati orang ni, susah kita nak kawal. Hati ni sifat dia berbolak balik kan. Kita pun tak tahu nak kawal niat tu macam mana Puan. Kalau saya nak suruh Puan buat perjanjian, yang tu salah satu benda yang tak baik. Contoh perjanjian apa? Buat perjanjian bertulis. Kan ada orang selalu buat macam tu kan. Kan ada orang selalu buat kata perjanjian ni pengesahan lapas cerai. Pengesahan lapas cerai, dan kemudian pengesahan lapas cerai tersebut dia buat perjanjian bagi tahu kata bertulis, ada sumpah saksi. Jadi apa yang selalu berlaku adalah perjanjian tersebut kita panggil perjanjian yang separuh matang. Sebab kita tak boleh buat perjanjian yang macam ada langgak-langgak. Langgak-langgak kata kalau berlaku macam ni curang lagi, sabit perceraian. Tak boleh macam tu. Sebab benda ni mahkamah tak suka. Okay, mahkamah tak suka benda macam tu. Buat perjanjian-perjanjian luar mahkamah macam ni. Okay, so yang terbaiknya, kalaulah berlaku ada niat tak ada niat macam tu, sebaiknya lah kan Puan, kalau saya dekat tempat Puan, saya tak suka lelaki jenis macam ni. Terus terang saya beritahu, kalau saya perempuan, saya kat tempat Puan, saya tak suka lelaki jenis macam ni. Kalau habis tak ada bukti lah kan, saya akan saya akan pergi pejabat kaunseling, untuk dapatkan laporan kaunseling, kata saya stres. Kemudian saya akan pergi ke klinik untuk saya bagi tahu saya tekanan. Saya stres dengan perangai lelaki macam ni. Kalau saya lah dekat tempat Puan. Tapi masalah saya lelaki. Berapa ramai yang rasa macam saya bagi jalan ni kat dia bagus. Sebab mungkin ada orang ni dia tak pernah kena pukul, mungkin ada orang ni dia memang dapat nafkah elok, tapi sebab perangai lelaki jenis duk sebut cerai tapi tak sebut perkataan cerai betul.
Lepas tu tak mengaku. Kadang-kadang dia sebut tapi dia tak mengaku pula lepas tu. Kita pula tak ada saksi. So kita stres. Kita stres dengan jenis-jenis macam ni. Okay. Alright. Tadi kan sebelum saya hang tadi tu, saya perasan saya ada satu orang, saya ada seorang lelaki, dia tanya kat saya, kalau isteri yang curang macam mana? Isteri yang curang macam mana? Okay, saya duk cerita tentang lelaki saja curang kan. So kita tengok kalau isteri yang curang macam mana? Samalah tindakan. Kalaulah isteri itu yang curang dengan kita, kata kita tak buat apa, isteri itu yang curang, so kita lah kena buat tindakan. Kena fikirlah. Tindakan yang pertama saya kata apa? Tentukan. Nak teruskan perkahwinan ataupun nak bercerai. Kalau laki lagilah tak perlu nak fikir pasal fasah. Dia ada kuasa talak kat dia. Faham? Jadi kalau dia rasa macam nak teruskan perkahwinan, seorang suami ni dia kena didik lah, dia kena bentuk lah, dia kena mengorak balik lah bini dia. Bentuk balik keluarga yang baru. Bentuk balik semula keluarga yang untuk macam bagi ada dah lepas elok lah. Maksudnya melupa buang yang keruh, ambil yang jernih lah senang cerita. Kena ada usaha. Tapi kalau dah isteri tu pun dah tak nak, isteri tu dah tak nak dan dia masih lagi berterusan macam tu, so pilihan apa lagi yang kita ada? Lepaskan je lah dengan cara yang baik. Betul tak? Kalau contohlah kan, ada setengah orang dia kata isteri dia curang. Jadi dia dah berlaku nusyus. Jadi dia kata dia nak buat sabitan nusyus. Proses untuk sabitan nusyus dia kena mula dengan notis kembali taat terlebih dahulu. Bila dah dapat perintah kembali taat, barulah dia dapat dia kena buat untuk permohonan sabitan nusyus. Lagi mahkamah. So bila dah sabitan nusyus, katakanlah disabitkan nusyus. So memang sabit nusyus, tak bercerai tak bercerai, sabit nusyus. Jadi apa kesan nusyus? Kesan nusyus tak dapat nafkah sahaja. Isteri tu dapat balik mai tak? Of course lah. Curang, ada orang, kalau nak curang, ada orang tu dia curang, dia bukan setakat curang dekat dalam Malaysia aja. Dia curang dengan laki orang, dengan warga luar, kemudian dia belah keluar daripada negara. Siap tukar kerakyatan lagi. Contoh, dia tukar kerakyatan, dia pergi ke tempat dia pergi dekat negara luar. Contoh dia curang, dia malas nak fikir suami dia kat sini. Jadi dia pergi dekat negara luar. Jadi tak ada apa-apa yang boleh ambil tindakan kat dia. Semua dia di sisi Allah SWT sajalah. Betul tak? So, kalau kita nak kata isteri kita nusyus sebab curang, boleh sabitkan nusyus, tak ada masalah. Cuma kesan dia still lagi boleh tuntut perceraian dengan isu yang lain, bukan isu nafkah. Sebab nusyus ni hanya tak layak untuk isteri terima nafkah sahaja. Kalau bercerai dia tak layak untuk terima nafkah iddah sahaja. Nafkah dalam rumah tangga, nafkah selepas bercerai, nafkah iddah pun tak boleh dapat. Mut'ah masih boleh tuntut. Harta pencarian masih boleh dapat. Hak jagaan anak pun masih boleh dapat. Nafkah anak pun masih boleh dituntut. Hutang dalam perkahwinan pun masih boleh dituntut. Faham? So, fikirlah. Tu step dia kalau untuk lelaki. Dia tak perlu fikir pasal bukti dah. Kalau perempuan, step dia nak step kena ada 4 step. Yang pertama dia nak tentukan, nak teruskan perkahwinan dengan suami dia curang ataupun dia nak bubarkan perkahwinan. Kemudian yang kedua dia kena kumpul bukti. Dia nak kena kumpul bukti pula. Yang ketiganya baru dia nak kena bergerak. Dia kena buat tuntutan tersebut. Yang keempat dia kena set minded. Set minded memang kes ni aku nak buat yang habis baik sebab kes ni akan lama. Tapi kalau lelaki, dia kena buat pilihan yang pertama. Nak teruskan perkahwinan ataupun nak lepas saja isteri dia. Kalau dia malas nak panjang-panjang, dia lepaskan isteri dia. Betul tak? Kalau dia rasa macam, tak apa, aku nak berusaha sehabis baik, aku rasa percaya isteri aku ni mesti dah didorong dengan orang lain. Ataupun mesti isteri aku ni dah kena sihir ke perbuatan dan sebagainya. Betul tak? So, dia sendiri yang tentukan nak teruskan perkahwinan ataupun nak bercerai. Jadi kalau dia pilih untuk nak bercerai, dia tak perlu dah nak buat fasah. Lepaskan dengan cara yang elok. Mudah. Tak perlu nak kumpul bukti pun. Berbanding orang perempuan kalau dia nak bercerai, suami dia tak mau cerai, dia kena fikir tentang fasah. That's why saya dok berkongsi cerita ni tentang isu wanita yang mana suami dia cerai saja. Bukan tak ada isu suami isteri curang, ada. Memang ada. Yang tu saya tak nafikan, betul, memang betul. Tapi masalahnya kesukaran untuk seorang isteri tu nak berpisah berbanding seorang suami. Itu yang point dia. Okay. Fadli Fuad, next YB. Okay. Next YB YB kawasan mana ni tuan?
Na'udzubillah min zalik. Yalah, betul, na'udzubillah lah. Mudah-mudahan tak ada lah kena kita. Mudah-mudahan semuanya okey-okey lah. Follower saya ni semua okey-okey. Aini. Kalau tuan kalau pakai peguam biru memang lama kesnya tuan. Anda kena faham lah. Peguaman tuan-guaman ni dia tak ramai. Okey. Kemudian kes orang pula banyak. Jadi kena beratok lah. Susah laki ni kan atas suami, memang mudah laki mengelak dengan mengatakan tak berniat. Tapi kenapa tak pernah nak aku dengan niat tu? Itu boleh dikatakan mempermainkan hukum Islam. Tak takut ke depa? Sebab apa puan? Sebab apa puan Zahra dan perempuan yang lain? Kenapa jadi macam ni? Sebab kita tak nampak neraka. Kita tak nampak hari akhirat. Kita tak nampak dosa tu macam mana rupa dia. Cuba bayangkan kalau dosa tu kita nampak macam kita nampak apa? Api. Macam nampak api, contoh. Mungkin kita akan takut. Ataupun kita akan nampak pahala ni macam duit. Saya rasa kalau pahala ni nampak macam duit, silap-silap lah. Kalaupun COVID-19 lah kan, kata PKP ni, saya rasa ramai orang masih lagi nak pergi duduk kat masjid. Kalau pahala tu boleh nampak lah. Betul tak? Ataupun dosa tu kita nampak, macam ni rupanya dosa pun kita pun takkan buat benda tu. Betul tak? Tapi sebab kita tak nampak. Sebab tu benda ni adalah berdasarkan kepada keimanan. Itulah Islam ajak. Kan? Nabi berdakwah selama berapa tahun? 23 tahun kan? 23 tahun. Berapa tahun dekat Mekah? 13 tahun 13 tahun ke 10 tahun? 10 dengan 13 tu. So katakanlah, berapa? Aduh, aku nak kata pun lupa lah. 13 tahun kat Mekah kan? So 13 tahun kat Mekah tu apa ini buat? Terapkan akidah tu dulu, iman tu dulu. Sebab tu surah yang apa, surah Makkiyah yang pendek-pendek, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, semua tu surah-surah yang berbentuk kepada untuk terapkan keimanan. Sebab Islam ni, seorang Islam ni tertegak atas sebab keimanan kita tu. Rukun iman kita tu. Sebab kita berimanlah kita tak buat benda-benda yang tak elok. Tak mengaku, tak sanggup bersumpah palsu sebab dia tak nampak. Dia rasa macam boleh bertaubat. No. Once dah bersumpah dengan Allah, dah menipu, tunggulah. Tunggulah balasan di akhirat kelak. Itulah keimanan kita. Puan Hafizah Jaya, macam mana pula tuan tiba suami suruh dia buat check up untuk mengasuh isteri depression disorder. Adakah nanti dengan statement tu pergi check up, si suami buat tentang di mahkamah? Macam mana pula? Si suami suruh buat check up untuk mengatakan si isteri depression disorder. Adakah nanti dengan statement tu yang pergi check up untuk si suami buat? Kalau suami nak buat tuntutan, apa kalau puan yang buat depression disorder? Tekanan kan? Ni kalau untuk tekanan tu cerita untuk nak bagi fasah lah. Maksudnya kita menyakiti mental. Kalau suami nak buat tuntutan tu, let's say lah, selalu orang kata macam bila ada laporan perubatan tentang ni, kata macam seolah-olah tak layak dapat jagaan anak sebab kata gila kan, contoh. Depression disorder bukan gila nah. Ramai juga orang salah faham. Gila ni dia mesti diperakui di bawah akta. Ada akta tau, apa semua nak tahu, ada akta orang gila tau. Bukan main-main. Orang gila pun ada akta tau. Bukan mudah-mudah nak sabit ke orang gila. Kan betul. Betul macam saya kata. Baru perasan. Depression disorder. Sebab dia kata, tuntut depression disorder, buat depression disorder, aku boleh tuntut jagaan anak. Don't worry. Just relax, chill. Depression disorder, kita bagi tahu serta sebab perakuan suami. Tekanan sebab suami, bukan tekanan sebab anak. Betul tak? Dan saya bagi tahu, untuk nak kata orang gila, dia mesti diperakui di bawah akta orang gila. Bukan main-main tau. Sebab ada satu kes tau, dalam jenis hukum, kes fasah di dalam Mahkamah Rendah Syariah dekat Kedah. Ada dalam jenis hukum itu, saya bagi tahu, dia nak tuntut fasah sebabnya dia kata suami dia ni gila. Dia sebab apa tak? Dia ada gila sekejap. Jadi mahkamah punya keputusan, mahkamah tolak untuk sabitkan gila tersebut sebab dia tak disabitkan di bawah akta orang gila. Dia mesti kena ada macam tu, mesti disahkan gila. Gila tau, dia ada beza tau, depressed dengan gila. Okay, so jangan risau. Bab jagaan anak ni,
tak akan ada kaitan dengan mental depression. Kalau macam mental disorder tu jangan. So yang tu lain lah. Fadli Puan YB, tuan berkongsi undang-undang ya. Ya betul. Saya risau ni. Ni YB betul kan? Okay. Alright, so kita dah 1 jam 35 minit dah. Okay, baru tahu ada akta. Ya tuan. Mari saya tunjukkan apa je, kita tunjuk tengok. Ternyata apa? Ya, tak ke ordinan Ya, ordinan ke? Alah. Dia tak ada pula atau yang macam ni. Macam ni contoh tadi saya tunjukkan. Allah, tapi ni kan kat kita ordinan penyakit jiwa ni dekat Indonesia. Dia ada tak ordinan gila ni? Aduh, manalah. Tak apalah. Susahlah nak cari benda ni. Nanti kalau ada nanti saya tunjukkan anda semua. Dia bukan senang-senang nak kata gila macam tu. Depression is lain. Okay, Fadli Fuad next YB. Saya syukur ada seorang isteri yang baik, jaga arat, jaga solat, jaga saya dengan isteri saya. Alhamdulillah, bagus. Mudah-mudahan kita semua ada macam ni. Mudah-mudahan semua follower saya pun macam ni juga. Macam yang dikabarkan oleh YB, next YB ni. Tuan Fadli Fuad. Okay, alright. So, terima kasih semua. Saya rasa itu saja daripada saya hari ini. Saya mudah-mudahan anda semua diberkati dan kejarlah lagi beberapa hari yang nak habis ni, malam terakhir Ramadan ni, okay? Alright, so terima kasih pada semua yang menonton sehingga sampai saat ni. Dan saya sekarang ni sedang menyiapkan satu e-book yang terbaru, iaitu berkaitan dengan nafkah anak. So saya nak bagi guideline, saya nak bagi tips bagi ada orang yang sekarang ni dia memang dah berkira-kira, dia dah memang ready nak buat tuntutan nafkah anak tapi dia tak tahu. So saya sedang menyiapkan, dan siapa yang masih belum dapatkan lagi yang sebelum-sebelum ni, macam e-book saya yang pertama sekali, Sah ke Lafaz Cerai Ni Tuan, yang ni anda boleh dapatkan. Okay, free saja. Anda tengok nanti scroll lah dekat page ni. Yang tu free untuk nak tahu orang yang lafaz cerai kat luar mahkamah. Kemudian saya ada jual juga e-book. Yang ni apa hak saya tuan, yang ni untuk isteri-isteri yang mana yang dia ada isu berkaitan dengan nusyus, nafkah. Dia tak tahu macam mana nafkah dia, suami dia kata dia nusyus. So ni semua dah ada dalam tu. Dan bagi isteri, wanita yang dia ada preparation dah, dia memang nak tuntut dah, tapi dia tak tahu macam mana bukti yang bagus. So dia boleh dapatkan e-book ni hanya dengan RM15.90 sahaja. Okay, dan insyaAllah yang ni semua ada dekat page. Dan saya dah buat sebelum ni macam-macam ni. Ni e-book yang terbaru, latest lah sebelum ni, tentang berapa orang duk tanya saya berapa kali nak naik turun mahkamah tu. Yang tu semua, yang ni e-book free. Okay, alright. So terima kasih banyak-banyak. Saya doakan anda semua dalam keadaan yang baik, dan siapa yang rasa nak saya go through lebih mendalam tentang isu dia, anda boleh PM, anda boleh tengok dekat wall saya tu ada tekan detail button WhatsApp, anda boleh tekan, dan insyaAllah yang tu akan diguidekan oleh legal assistant saya, dan insyaAllah kami akan cuba sedaya upaya untuk bantu anda jika anda berhajat untuk dapatkan bantuan saya tersebut. Dan kalau tak ada pun, at least lah sekurang-kurangnya saya nak jemput anda, wanita sahaja, wanita join grup ni, grup Tanya Tuan Fahmi. Okay, insyaAllah kita akan lebih banyak berdiskusi kat situ, dan insyaAllah saya akan bantu juga untuk jawab persoalan-persoalan anda kat situ. Alright.